Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sharif and today we are going to discuss the exercises from the previous video. If you didn't check it yet, please do check the previous video before discussing the answer with me. And if you already did, let's hop on to it. So before we started with the exercises, jawapan sudah ada. Saya telah postkan di GitHub saya and saya akan linkkan di bawah. Okay, and kalau anda buka, dia akan bawa ke website ni. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay, so anda boleh copy semua ni dan pastekan ke dalam IDE mana-mana lah ataupun di dalam Replit. Saya susunan saya terbalik sikit. Saya letak capitalize dulu baru even sum, tapi tak ada masalah, benda tetap sama. So korang boleh je copy paste semua ni. Kalau korang tak nak dengar saya berletir, korang nak macam baca sendiri ke apa. Jadi kalau anda semua ingin mendengar saya punya penerangan, kita akan mulakan dengan function pertama kita, iaitu even sum. So ini adalah implementation untuk kita punya function even sum. So kita mulakan dengan kita kena ada jumlah untuk pegang total dia. Okay, so kita mulakan dengan kosong lah sebab kita tak tambah apa-apa lagi. So kita buat for loop untuk list of numbers ni. Sebagai contoh, kita punya input adalah 1, 2, 3, 4 contoh. So maksudnya kalau kita letakkan for a number in numbers adalah 1, 2, 3, 4. So nombor yang pertama adalah 1. Okay, so kalau number yang pertama kita adalah 1. Kalau 1 modulus 2 is equal to 0, which is tidak, kerana 1 bahagi 2 tak boleh. So dia punya remainder bukan kosong. So kita tak akan lalu benda ni. So kita akan skip 1. Next kita akan buat nombor 2 pula. Kalau 2 modulus 2 dapat kosong, and kita dapat kosong kerana 2 bahagi 2 adalah 1, remainder adalah kosong. Ingat, operasi modulus ni adalah untuk cari remainder. And kalau anda semua tak faham macam mana modulus ni berfungsi, boleh refer kepada video-video saya yang lama menceritakan tentang operators. Alright, so 2 modulus 2 dapat kosong, and betul kerana 2 ni ialah even, so kita bagi dengan 2. Sebenarnya total kita akan samakan dengan total. Kita referkan total ni adalah kosong tambah dengan number kita, which is sekarang 2. So kosong tambah 2 adalah 2. So sekarang total equals to 2. Right, so next number adalah 3. 3 modulus 2 bukan kosong, kita akan dapat remainder 1. So kita akan skip. And then kita keempat, nombor yang keempat adalah 4 modulus 2. Kita tahu 4 bahagi 2 dapat jawapan 2, and dia punya remainder adalah kosong. So benda tu adalah kosong lah. So number modulus 2 adalah kosong. So kita akan kata total sama dengan total kita sebelum tu, selepas kita dah melalui nombor 2 ni, adalah total equals to 2 tambah dengan number which is 4. 2 tambah 4 dapatlah 6. So total equals to 6. So bila kita dah habis, lepas kita dah habis loop semua list ni, semua elemen dalam list ni which is the number, kita akan pergi return total, and total kita adalah 6. So kita dapatlah answer is 6. So kalau korang nak run, kita runkan saja. Saya dah memudahkan semua untuk print je semua jawapan. Kita dapat jawapan which is 6 dan 104 lah. 104 ni senang kerana 2 tambah dengan 66 dengan 36 dapatlah 104. Okay, so even sum settle. Next kita akan cerita tentang capitalized numbers. Okay, kita comment out dulu sebab tak nak dia kacau. Sekarang ni kita akan menceritakan tentang capitalized numbers. Alright, so untuk pengetahuan korang semua, jawapan tak semestinya sama dengan apa yang saya buat. Ia boleh lain daripada lain. Yang penting function yang kita nak menepati apa yang kita kendaki. Alright, so sekarang kita ke capitalized words. So sebelum ni saya buat satu list FRMS. Okay, lepas tu saya buat satu list kosong sebab saya nak letakkan nilai yang baru, nilai yang telah saya capitalizekan. Ingat ada cara lain, tapi ini cara saya lah. So untuk perkataan for word dalam words, kerana kita punya input adalah list of words. Okay, so ini adalah contoh kita, ini contoh input kita lah, buat Relo, Sharif dan Happy. Lepas tu kita akan buat satu condition, which is adakah nombor tu telah masuk dalam list ni, which is mula-mula kita letak added is false kerana dia tak masuk lagi. Contoh what ni kita tak masukkan lagi dalam add once answer ni sebab kita nak check adakah what tu, huruf what ni mengandungi huruf FRMS. Okay, so sekarang if letter, sekarang kita sekarang iterate dalam word.
Sekarang kita buat loop dalam word tu sendiri, which is in between perkataan. Sebab kita nak cari mana adakah huruf tu, salah satu huruf ni ada dalam F, R, M atau S. Alright. So sekarang ni kita akan check if letter dalam selected letters. Sekarang ni letter kita pertama adalah W. W bukan dalam selected letters. Ni selected letters kita. So kita akan skip untuk W. Dan kita check H. H pun tidak, A pun tidak, T pun tidak. So benda ni kita tak akan lalu. Okay. So sekarang kita akan ke this block. If not added, kalau ianya tidak added. Okay, korang kena faham Added sekarang sebabkan kita tak lalu pun benda ni. Okay, kita tak lalu langsung. So added masih lagi false. So kalau statement ni false, block of code ni takkan dilalui. Tapi sebab kita letakkan not added, so added ni false. Tapi bila kita not added, dia akan jadi true. So if not added, which is true, kita akan kata answer append.word. Apa yang saya buat ni, saya akan append word kita. Sekarang ni word kita what. And what ni tak ubah pun, tak berubah lagi pun. Sebab kenapa dia tak berubah? Sebab dia tak melalui this block of code. And masuk append tu kita add pada akhir list, which is kita akan append dalam answer ni. So what ni akan masuk dalam answer ni. Alright. Lepas tu kita akan loopkan the next word, which is Relo. And kita akan kata edit is still false sebab kita tak masukkan lagi dalam answer ni. And kita akan loop through the word, which is the letters Relo. And kita akan check H bukan tak ada dalam FRMS, and R adalah dalam FRMS. Okay, so kita tahu R dalam FRMS and dia ada. So kita katalah, dan kita dah menepati this condition, kita akan kata answer ni, this answer akan append Relo, di mana Relo ni, which is the word, the current word, and kita akan capitalizekan dia. Okay, capitalize ni maksudnya kita akan jadikan huruf pertamanya huruf besar. So maksudnya Relo yang di-edit ni adalah H huruf besar. Okay, word capitalize, append dalam answer ni, and kita kata edit is true. Maksudnya kita dah masukkan dalam answer ni. Okay, lepas tu kita break this loop. Kenapa kita break? Kerana kita dah tahu dia memang ada R. Kita dah tak perlu check pun yang lain. Kerana sebab kita punya syarat adalah at least salah satu of FRMS ni ada dalam perkataan, kita capitalizekan. Kalau tak ada, tak ada. Kalau ada satu, dah cukup dah. Kalau ada 2, 3 ke atau 10, satu dah cukup dah. Okay, so sekarang ni kita dah added dalam answer ni. So sekarang kita ada what dan Relo. Dan Relo tu dia punya huruf pertama huruf besar. And kita break, so kita tak perlulah iterate semua perkataan. And then kita pergi ke this block of code, and kita tahu, kita dah kata added is equals to true. Okay, so maksudnya not true sama dengan false. Bila this statement is false, kita takkan lalu this. Kalau kita tak buat benda ni, okay, kalau kita kata kita tak buat not added, kita just buat if added, maksudnya dia akan append dan append lagi benda tu. Maksudnya kita akan, dia jawapan kita yang terakhir, kita akan ada what, Relo, lepas tu Relo lagi. Kita tak nak dia duplicate kan. Okay, macam tu lah dia punya idea dia untuk this lines of code. And then kita boleh iterate through all the answer, all the words, and kita akan dapat jawapan kita lah. And kalau saya run this code, macam biasa saya dah memudahkan, anda just perlu comment out, and kita akan dapatlah jawapan yang kita nak. Yang penting, korang kena ingat jawapan boleh macam-macam. Mungkin jawapan saya tak sama dengan jawapan korang, tapi yang penting functionalities yang kita inginkan menepati cita-cita kita. Seterusnya adalah function kita yang terakhir, which is definition. Untuk kita ingin define satu function dinamakan sebagai combination lock. Okay, kalau korang dapat buat ni, hebat. Untuk orang yang baru saja belajar memang hebat. Kalau tak ada masalah. Practice makes perfect, orang kata lah. Okay, so sekarang saya akan terangkan macam mana combination lock ni berfungsi. So kita akan mulakan dengan total count yang kita perlukan, sama dengan even sum, bila kita perlukan cari total. Kerana function combination lock is kita nak tahu berapa banyak putaran yang diperlukan daripada permulaan ke akhir lah. Okay, so kita akan buatkan dengan this condition, dengan variable ni. Saya akan ubahkan ni kepada 1. Okay, alright, so sebabkan kita gunakan for loop, so for x is range 5. Kenapa range 5? Kerana kita punya list ada 5 sahaja, 5 nombor. So kita perlukan 5 index lah. So kita akan mulakan x equal to 0 dulu.
kerana range 5 mulakan daripada 0, 1, 2, 3, 4. Alright, so sekarang ni x equal to 0. So if start log 0, which is equals to 1, more than end log 0, which is index 0, which is equals to 2. And kita tengok 1 dengan 2 ni, 2 lebih besar daripada 1. So this condition tak akan dilalui. Dia akan gunakan else statement dia, which is this one. And kita akan initialize satu variable baru, which is called spin count. Kita nak tahu berapa banyak putaran untuk antara 2 ni sahaja. Okay, bukan total count. Spin count untuk 2 ni sahaja. Sebab kita tahu 2 lebih pada 1, so kita akan 2 tolak 1 dapatlah 1. Okay. Seterusnya kita check, adakah spin count ni lebih daripada 5. Saya akan terangkan kenapa kita check spin count lebih daripada 5. Tapi untuk korang tahu, sebabkan dia bukan lebih daripada 5, dia tak akan lalu this block of code. Kerana spin count kita lah 1. So kita akan kata total count sama dengan total count, which is sekarang ni 0 tambah dengan 1, which is 1. So total count 0 tambah 1 dapatlah total count sekarang adalah 1 untuk takat ni. Seterusnya kita akan check untuk x equals to 1. Okay, sekarang kita check adakah start log index yang pertama, which is 2, lebih daripada end log index ke 1, index pertama equals to 1. And betul-betul 2 lebih daripada 1. Okay, 2, 1. So kita akan kata spin count kita lah 2 tolak 1. So function ni adalah untuk check, sebab kita nak elakkan negative number. Kita tak nak tolak total count kita nak tambah. So kita kena tengok mana satu lebih besar daripada yang lagi satu. So kita check tu, kita akan buat benda yang sama juga. So sekarang ni spin count kita adalah 1, kerana 2 tolak 1 sama dengan 1. And kita tahu spin count dia bukan lebih daripada 5. Kita akan total count dia sebagai 1, kerana sebelum ni kan kita dah dapat dah 1 kan. Total count kita kan 1. So tambah dengan 1 dapatlah total count equals to 2. And kita akan teruskan pada component list yang lain lah. Alright, so bila kita nak lalui benda ni? Okay, so kita akan lalui benda ni bila contoh yang paling senang adalah ni. Kalau korang perasan, ini macam biasa 2, 3, 4 senang. 1 ke 9 ni special sikit. Sebab 1 ke 9 tu, kalau kita daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu agak jauh. Kita boleh ke belakang. Okay, so bila kita perasan, so mula-mula kita akan lalui. So kita bayangkan kita dah sampai ke index ni, which is 0, 1, 2, 3, which is index ketiga lah. So bila index yang ketiga, kita tahu 9 lebih daripada 1. Okay, itu tak ada masalah. So kita akan lalui this block of sentence code. 9 tolak 1 dapat 8. 8 tu dah terlebih, sebabnya kita boleh ke belakang. So bila kita nak ke belakang, kita just tolak dengan 10 saja. So kita tengok spin count is more than 5, which is 8. So betul-betul. So kita akan lalu this code. So kita kata total count, which is berapa banyak yang kita dah tambah dengan 10 tolak spin count kita, which is 8. So daripada ke sini kita akan ke belakang. Maksudnya kita akan kata 109. So 10 tolak 8 sama dengan 2, which is betul, kerana 1, 0, 9, 2 putaran saja perlu. So kita akan katalah total count kita akan tambah based on a reverse way. So dapatlah kita the minimum putaran yang diperlukan. Ingat, kita punya main function of combination law is kita nak cari minimum putaran yang diperlukan untuk daripada start ke akhir. Kita tak nak, sebab in the end banyak je cara nak ke sana. Kita boleh main pusing-pusing dalam ada beratus-ratus pun boleh putaran, tapi kita nak yang minimum saja. Jadi saya harap daripada exercise yang kita telah lakukan, anda dapat memantapkan anda punya kefahaman dalam programming, especially dalam bahasa Python. And ada banyak lagi exercise kat luar sana yang korang boleh cari. InsyaAllah saya akan buat video tentang benda tu. So korang boleh memantapkan lagi korang punya algorithm dan juga data structures korang lah. Another best way to actually learn how to code is making your own project. And project tak semestinya project yang besar, project yang kecil pun boleh. And kita akan buat satu project yang kecil, which is making a game for us. Dan kita akan fully guna Python. And sebelum kita memulakan project, saya akan ajar korang macam mana nak install your own IDE dalam komputer korang. Okay, itu saja. Jangan lupa untuk like video ni and subscribe channel saya, dan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.